Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Dahlia dan ini Agenda Awani. Penting saya bersama dengan dua tetamu, tetapi sebelum itu untuk kita melihat bagaimana untuk kita menetapkan parameter terutamanya berkaitan dengan isu 3R, agama, bangsa dan juga raja ini, antara kita berhujah atas dasar kebebasan bersuara dengan tindakan kita yang perlu menghormati dan memahami cara hidup insani yang berbilang bangsa dan juga agama. Hakikatnya, ketamadunan itu terbina atas dasar hormat dan juga tindakan. Keharmonian itu pula terbina atas nilai persefahaman dan juga pemahaman. Jadi, kita nak melihat bagaimana isu ini untuk kita garap supaya kita faham hal-hal bagaimana isu 3R ini tidak dimanipulasikan. Bersama Yang Berhormat Tuan Senator Hasbi Muda di kanan saya, Ahli Dewan Negara yang juga Ketua Pemuda Amanah Nasional. Terima kasih YB bersama-sama dengan Astro Awani. Terima kasih juga. Ya. Dan juga di kiri saya YB Wan Zikri Aftar Ishak Adun Tambun Tulang, Ketua Penerangan Armada Negeri Perlis. Selamat datang YB. Ya, Terima kasih kepada kedua-dua YB yang bersama-sama dengan saya hari ini. Cukup istimewa sebab selalunya saya duduk kat tepi. Hari ini sebab ada dua YB kat saya ni, saya duduk di tengah untuk kita buka hujah dan juga diskusi ini terutamanya berkaitan dengan isu 3R. Mungkin saya boleh bermula dengan YB Tuan Senator Hasbi Muda. Untuk kita faham isu 3R, isu dimanipulasi, isu hal sebenar, apa sebenarnya pemahaman kita berkaitan dengan isu 3R ini dan apa ancaman besarnya kepada Malaysia? Baik, pertamanya terima kasih Saudara Ehsan atas soalan dan jemputan untuk saya hadir pada petang ini. Berkait dengan isu 3R ini, bagi saya 3R ini bukanlah satu keseluruhan topik yang kita harus fokuskan. 3R bagi saya ialah sebahagian daripada isu ketenteraman awam. Maknanya dalam kita membicarakan soal apa juga yang berlaku dalam negara kita, kita harus pastikan ketenteraman dan keselamatan awam itu terjaga. Dan sebahagian daripada isu ketenteraman awam ini ialah isu 3R, menyentuh soal raja, soal agama dan juga soal bangsa. Dan sudah tentulah sekarang ini kita menjelang pilihan raya, isu 3R itu kadang-kala dimainkan oleh sesetengah pihak untuk mendapat mileage politik. Dan bila kita bincang soal nak mengawal daripada perkara ini disentuh, bagi saya bukanlah kita tak boleh sentuh. Kita boleh sentuh tetapi dari sudut yang positif. Bukan menyentuh untuk memburuk-burukkan 3R ataupun menghina mana-mana sultan, mana-mana agama, mana-mana kaum ataupun menggunakan 3R ini untuk mendapatkan mileage politik kepada parti politik yang tertentu. Jadi saya nampak kita telah ada peruntukan undang-undang, kita telah ada perlembagaan yang memelihara negara kita daripada masalah-masalah ini, tetapi harus kita sentiasa pertegaskan kepada rakyat supaya dalam kita memastikan keharmonian ataupun ketenteraman awam dalam negara kita harus ada sempadan-sempadan tertentu supaya tidak ada yang tergelincir ataupun terbabas dalam ucapan mereka, lebih-lebih lagi menjelang pilihan raya ini. YB1 ada terbabas dalam isu ketenteraman ni? Terbabas daripada pihak saya, alhamdulillah belum ada lah. Okey. Kan? Tapi saya setuju sebenarnya dengan apa yang YB Hasbi sebut tadi. Dia sebenarnya bila kita sebut tentang 3R, royalty, race and also religion. So saya boleh katakan macam ini. Saya bersetuju untuk kita menguatkuasakan ataupun menghalang ataupun memberi satu benchmark kepada rakyat di luar sana bahawa untuk kita bercakap berkenaan 3R ini, ada do's and don'ts. Tapi kita semestinya meletakkan syarat-syarat ini secara jelas. Secara jelas dan juga ia sepatutnya bebas. Tidak kira mana-mana parti, tidak kira mana-mana kerajaan. Of course, pada saya kita perlu lebih realistik dalam melaksanakan ataupun menguatkuasakan undang-undang yang berkait dengan 3R ini. Sebab apa? Sekarang ni saya nampak we are playing with dalam keadaan grey area. Kita berada dalam keadaan grey area. Bila saya tanya juga, saya juga ada turun ke padang, saya tanya, Pak Cik faham ke 3R? Ada yang masih lagi tak faham. Apa dia 3R ini?
kan, and kita pun faham yang 3 hari ini kita baru dengar dalam masa 7 ke 8 bulan ini. Betul. Itu antara yang pada saya kita bersetuju, tiada masalah, cumanya kita perlukan penjelasan yang tuntas. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Berbanding dengan kita hanya mengatakan jangan main 3R, jangan main 3R. Sedangkan 3R itu sendiri pun tak jelas di mata masyarakat. Itu sedikit pandangan saya. Dan saya memang sangat bersetuju. Bagi ahli politik, of course, akan ada yang menggunakan ini sebagai malis politik mereka. Kedua-dua pihak. Bukan hanya sebelah pihak. Dan saya memang dengan tegas saya mengatakan, this is not an issue yang mana kita boleh bermain dengannya. Sebab kita bercakap tentang sebuah negara yang multiracial. Yang mana pada saya sangat berbahaya. Itu sebesikit. Ya. Ini persoalannya. Apabila kita nak meletakkan parameter, kita tak tahu sejauh mana kita boleh pergi. Betul. Atau sedekat mana kita boleh menghampiri berkaitan dengan isu-isu berkenaan. Tetapi bila kita bercakap sesuatu hal yang berkaitan dengan kebebasan, ia jelas apabila kita bercakap ini tidak boleh sentuh, ini kita tidak boleh katakan dan sebagainya. Tetapi dari sudut pandang kedua-dua YB yang ada hari ini, bagaimana, saya mulakan dengan YB Hasbi. Bagaimana untuk kita mentafsirkan bahawa dalam masa yang sama untuk kita bercakap berkaitan dengan kebebasan, dalam hal itu juga kita memastikan bahawa kita ada batas dan juga garis panduan yang sebenar untuk pastikan seperti yang YB kata, keharmonian tidak tergugat, kebersamaan tiada kecelaruan dan sebagainya. YB. Baik. Sebelum itu saya suka untuk kita melihat perbincangan ini dari kerangka yang lebih luas. Peranan saya sebagai senator ataupun ahli Dewan Negara ini ialah yang paling utama ialah menggubal ataupun meminda ataupun mewujudkan undang-undang yang baru. Sekarang ini kita ada 836 akta dalam negara kita dan kita ada 183 perkara dalam perlembagaan Malaysia. Jadi perlembagaan yang kita tahu luhur, tertinggi, dan kita ada undang-undang yang mencakupi kesemua aspek kehidupan kita. Tetapi sudah tentulah dalam perlembagaan kita ataupun akta-akta yang kita ada ini, ada di kalangan akta itu yang sudah lapuk, yang perlu kita perbaiki ataupun kita perlu ganti dengan akta yang lebih baik. Dan kalau kita bincang soal ketenteraman ini, macam mana untuk meletakkan sempadan, bagi saya kalau kita zoom dalam perkara-perkara dalam akta-akta yang ada, section yang ada ini, sebenarnya telah ada garis-garis panduan untuk mengawal daripada kita melakukan perkara-perkara yang melanggar sempadan. Cuma persoalannya ialah tafsiran pada undang-undang. Kadang-kadang kita mungkin puji 3R itu, kita puji Sultan, tapi pujian itu sebenarnya terselit di belakangnya ialah menyindir ataupun mengkritik. Jadi tafsiran kepada satu perkataan itu kadang-kadang akan menyebabkan, macam disebut oleh YB tadi, kabur. Kan? Contoh kita kata seorang sultan itu rendah, kita sebut sultan itu tinggi. Kita nampak seperti memuji tapi sebenarnya kita memperlekehkan. Jadi itu saya ingat antara perkara yang perlukan kepada mungkin pentafsiran yang lebih jelas. Saya ambil contoh dalam isu yang berlaku baru-baru ini, umpamanya dalam kes seorang menteri besar. Sudah tentulah beliau akan sebut beliau tidak menghina. Tetapi tafsiran menghina itu bagaimana? Cuma dalam kes yang berlaku dalam kes ini ialah laporan polis itu tak dibuat oleh rakyat. Dia dibuat oleh Dewan Pangkuan Diraja, menandakan bahawa kata-kata itu menyindir ataupun insulting kesultanan tertentu. Yang kita tengok dalam kes ini Sultan Selangor lah. Jadi itu contoh. Sebab itu dalam kita nak bincang isu 3R ini, pertama saya sebut tadi, kita kena tengok secara keseluruhan. Apa perkataan-perkataan yang boleh mengganggu ketenteraman awam. Kadang-kadang kita tak sentuh 3R. Kita mungkin sentuh isu perkara yang lain. Tak ada kaitan dengan bangsa, agama ataupun raja. Tetapi benda itu menyebabkan rakyat rasa bimbang, panik. Mungkin akan menimbulkan kacau bilau di bawah. Jadi itu juga harus kita lihat secara keseluruhan. Dan ada perkara-perkara yang saya ingat harus kita perincikan, umpama peraturan-peraturan dalam SPR, dalam pilihan raya, apa benda yang boleh mereka buat, apa benda yang harus mereka elakkan. Itu juga harus diperincikan kerana
akta dan perlembagaan ini sudah tentu ada cacat cela dia, ada kelemahan dia yang harus kita perbaiki ataupun tampung daripada masa ke semasa. Ini jelas apa yang YB nyatakan apabila kita melihat kepada bagaimana sesuatu akta itu digubal dan sebagainya, bukan saja isu 3R ataupun perkataan-perkataan lain yang boleh menggugat keharmonian dan sebagainya. Kita melihat kepada YB akta baharu yang mungkin membolehkan tindakan sivil dikenakan apabila menyentuh isu 3R dan sebagainya, dan ia berbeza dengan undang-undang jenayah berkaitan yang sedia ada dan sebagainya. Bagaimana YB melihat bahawa penjelasan ini seharusnya lebih jelas apa yang boleh guna, apa yang tak boleh guna dan sebagainya. Kalau nak cakap isu bangsa, agama dan raja itu tidak boleh disentuh, apa yang boleh disentuh sebenarnya? Mungkin itu antara persoalan-persoalan yang YB nak ketengahkan. Benar. Itulah yang menjadi persoalan bukan hanya pada saya, tapi juga pada rakyat di luar sana. Sebab apa sekarang ini, sebagai contoh, saya Melayu. Kita orang Melayu sebagai contoh. Apabila seorang Melayu itu bercakap soal bangsa mereka, ataupun mungkin ada perkara-perkara yang mana mungkin mengguris hati mereka, dan mereka cuba untuk berinteraksi dengan masalah itu ataupun dengan isu tersebut. Makanya pada saya, bila disentuh rakyat ini, bukan semua orang boleh faham ataupun boleh faham technicalities of law ataupun undang-undang tersebut. Jadi mungkin ada dos and dos. Andai kata rakyat biasa itu tidak faham kenaan undang-undang dan sebagainya, apakah benchmark kepada mereka, okey, saya nak buat sesuatu, saya nak tulis sesuatu dalam Facebook, apa dia rules and regulation for us to actually pada mereka untuk mengenengahkan perkara yang mengguris hati mereka tadi. They try to say something, tapi bila sebut 3R, membantutkan mereka. Jadi ini berbalik-balik kepada kebebasan bersuara tadi. Mereka, apakah dengan adanya 3R ini merupakan satu cara untuk kita menghalang terus mereka-mereka, tak kisah bangsa apa sekalipun, bersuara on behalf of their races. Itu yang menjadi persoalan. Sedangkan kita hidup, sebab tu saya kata tadi, kita dalam satu negara yang mana kita hidup di dalamnya multiracial. Parti kita pun ada banyak parti. Bilangan-bilangan parti yang cukup banyak. Ada yang mewakili bangsa masing-masing. Jadi, saya rasa perkara ini perlu dikaji semula. Dikaji dengan lebih mendalam. Macam tadi boleh sudut konteks bahasa. Kita juga kena pergi lebih mendalam konteks logat sebagai contoh. Di Perak, cara bercakapnya lain. Dia kasar sikit. Tapi di Kedah, caranya lain. Di Kelantan, bunyinya lain. Itu belum kita ke Sarawak dan Sabah. Di Perlis, mungkin lebih kasar. Cara bercakap, cara penggunaan bahasanya. Jangan tengok pada kita yang menjadi sekarang macam saya ni, of course lah lainlah sikit, tapi kita kena tengok indeed. Kita kena pergi lebih mendalam. Kita tak boleh sekadar okey, kita dah kuasakan ini dan itu. Tapi tanpa ada satu kajian yang mendalam berkenaan dengan demografi negara kita. Itu pada saya saya rasakan, saya tak nafikan memang ada segelintir yang overdo ataupun yang berlebih-lebihan. Cuma yang saya tengok sekarang sampai satu tahap 3R ini, sampai komen-komen di Facebook sebagai contoh. Macam mana kita nak determine? Contoh Facebook pula, ialah kita faham kita ada Suruhanjaya Komunikasi Multimedia dan sebagainya untuk buat siasatan. Cumanya benda-benda ini semua, itu yang saya katakan tadi. Kita boleh buat ribuan fake account sebagai contoh untuk memburukkan lawan kita. Tak kisah mana-mana pihak. Macam saya kata tadi. Jadi apakah sekiranya all this fake account menggunakan komen-komen yang menghala ataupun menghunuskan kepada 3R tersebut boleh dijadikan sebagai satu benchmark, satu penanda aras, inilah mereka, inilah yang mana anti raja sebagai contoh. Itu salah. Sebab tu saya kata kita perlu lebih fokus. Andai kata kita benar-benar ingin melaksanakan undang-undang ini dengan lebih, orang kata, pertegas, we have to be very firm. Kita kena firm dengan semua pihak. Bukan hanya yang pada kita okey, other people cannot. Pada saya itu yang kita kena check. YB, adakah kita perlu dididik, terutamanya ahli-ahli politik ini, untuk bercakap benda-benda yang baik saja? Jangan keluar benda-benda yang tak baik, sebab
walaupun kita menulis ataupun sesuatu perkataan dari logat mana dan sebagainya, ia boleh mencetuskan kontroversi dan juga provokasi dalam kalangan ahli politik. Sebab ahli politik sering dikaitkan antara orang yang banyak mencetuskan provokasi dalam kalangan masyarakat dan boleh mencetuskan huru-hara dalam keharmonian ahli-ahli parti itu. Okey. Saya boleh katakan I agree to disagree. Saya boleh bersetuju dan tidak bersetuju. Sebab apa saya kata macam tu? It's not only politician. Dididik ini bukan hanya kepada ahli politik, tapi juga kepada seluruh rakyat. Saya bagi satu contoh. Ada juga di sebuah negara yang mana musnah. Bukan disebabkan oleh politician ataupun ahli politik mereka. Ahli agama juga mampu. Sebab tu saya kata, asalkan kita ini boleh jadi apa-apa saja, jangan ekstrim. Kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Kan itu saya kata. Sebab tu saya lebih cenderung andai kata kita nak direct kepada ahli politik, sebab saya nak membela ahli politik disebabkan saya ahli politik. Namun perkara ini kita di setiap cabang, di setiap orang kata aliran ada ekstremisnya. Cuma sebab itu saya kata pendidikan itu perlu supaya rakyat kita lebih bersifat terbuka dan juga boleh menerima kritikan dan memahami apa itu sebenarnya kritikan. Ni YB, bila cakap pasal ekstrim ni, sebab ekstrim lah kita kena ada undang-undang yang boleh memastikan bahawa hal-hal seperti ini dapat ditangani. YB melihat bagaimana dalam konteks ini? Saya sangat setuju dengan YB Wan. Memang dari sudut ucapan dalam politik ini, dua-dua pihak ini kadang-kadang terbabas. Cuma bezanya di dalam umpamanya dalam Perikatan Nasional ni, dia ada satu parti yang ekstremisme agama itu melangkaui sempadan. Saya ambil contoh. Tersebar satu video, siapa undi parti tertentu masuk neraka. Ini pengalaman sendiri ke YB? Ini pengalaman bukan saya lah. Ini pengalaman di Kedah. Yang terbaru saya tengok ada makcik itu, ialah ada kata dia nyanyuk, tapi ungkapan dia itu bukan ungkapan orang nyanyuk lah. Dia bila dia sebut undi parti ni kafir sampai kiamat. Jadi saya nampak yang harus kita tetapkan sempadan ialah macam mana kita memberikan kefahaman kepada penyokong kita. Kalau kita parti politik ini ialah medan untuk kita bersaing, kita memberikan khidmat yang terbaik, menyelesaikan masalah rakyat, siapa yang terbaik dipilih, selesai. Tetapi kalau ada parti yang dia menetapkan parti tertentu bila undi dia kafir ataupun masuk neraka, bagi saya ini satu benda yang paling ekstrim dalam isu religion. Kalau kita sentuh soal agama dengan bertujuan memuji ataupun mempertegaskan nilai-nilai baik dalam agama, bagi saya tak ada masalah. Kan kita sentuh Buddha, dia ajak kita untuk bagi saya itu tak akan mengganggu ketenteraman. Tetapi bila ada ahli politik yang tergeliat lidah ataupun tergelincir menyebut, saya tengok ada di kalangan bekas timbalan menteri pun sebut. Dia kata ini seolah-olah macam satu jihad melawan golongan kufar. Ada kenyataan itu sangat berbahaya kerana kalau kata-kata itu diungkapkan oleh orang biasa mungkin tak ada efek. Tapi apabila diungkapkan oleh seorang tok guru ataupun seorang presiden parti ataupun kepimpinan tertinggi parti, maka orang-orang bawah dia akan ikut, akan dengar dan akhirnya menyebabkan masyarakat kita tak tenteram. Saya alami sendiri macam waktu saya bertanding di pilihan raya yang lalu, tak nak bersalam. Kita hulur tangan tak nak bersalam kerana dia rasa kita ni tak Islam sebagaimana dia. Dan saya percaya dalam rakan saya dalam armada pun tak setuju dengan budaya ini. Kan ini budaya yang harus kita tetapkan sempadan. Ini tak boleh buat. Dan kepimpinan parti tersebut, saya sebutlah kepimpinan parti PAS harus jelaskan bahawa persaingan politik ialah persaingan merebut kuasa untuk berkhidmat kepada rakyat. Bukan kita nak cop mana yang bersama kita ada cop syurga, yang lawan kita cop neraka. Bagi saya itu sangat-sangat mengganggu dan membawa kepada ketidaktenteraman dalam negara kita. Bagaimana hal ini berlaku dalam keadaan sekarang ini? Kalau isu-isu kafir mengkafir ini dia bukan isu baru. Sebelum ni pun kita dah dengar dan sebagainya. Tetapi bagaimana untuk kita memahami kalau ada YB ini melibatkan gabungan di bawah YB kan? Tapi adakah YB bersetuju dengan apa yang YB Hasbi cakap? Macam saya kata tadi, saya bersetuju untuk tidak bersetuju. Agree to disagree. Ada perkara yang jawapan selamat ni YB. Saya bukan dia sebenarnya macam ni. Saya kata tadi, kita tak boleh direct
kepada satu parti. Sebab setiap parti ada masalah mereka sendiri. Sebagai contoh, PAS yang sekarang, ini daripada pemerhatian saya, sangat berbeza dengan PAS yang dahulu. Yang mana mungkin pada waktu itu YB berada di dalamnya. Sebagai contoh. Okey. Sebagai satu contoh. Kita tak boleh nak letak doktrin yang 30 tahun lepas sebagai contoh. Dan diulang kembali sekarang di dalam media, dimomokkan kembali sekali lagi di dalam media. Oh, parti ini macam ini yang mereka ajar. Dibawa balik fatwa-fatwa lama ke hadapan. Untuk apa? Tapi video tu video terbaru. Ya, saya tahu. Makcik itu umurnya berapa? Itu persoalan kita. Itu maksudnya doktrin lama. Ya, doktrin tersebut doktrin Tapi yang kes lama. ustaz di Kedah itu ustaz muda. Okey. Masih awal 30-an saya Sebab tu difahamkan. saya kata doktrinisasi ini sangat berbahaya dan untuk kita clearkan everything it will take more than 50 years. Bukan boleh clear things, bukan kita dah doktrin orang begitu sebagai contoh. Kita tak boleh nak kita tak boleh nak ubah dalam masa setahun, 2 tahun, tak boleh. And I believe, saya nampak ada usaha daripada pihak PAS sebagai contoh. Ada usaha daripada pihak PAS untuk orang kata apa, lebih bersifat terbuka sekarang. Dan andai kata mereka tak terbuka, pastinya kita takkan duduk bersama dengan gerakan. Pasti. Tapi Presiden gerakan dihalau di Betul. Pinang. Itu pasal berkenaan dengan benda lain. Itu benda lain. Itu saya rasa itu YB Hasbi pun faham berkenaan dengan apa. So saya rasa jika kita nak katakan PAS sahaja pun tak boleh. Kita ada juga perkataan-perkataan yang tak cantik berkenaan contoh. Ada pimpinan tertinggi di AP sebut Taliban. Andai parti ini menguasai akan jadi negara Taliban sebagai contoh. Apakah itu bukan satu doktrinisasi ataupun satu perkara yang menyentuh kepada 3R? Sebab itu saya kata kita terlampau one-sided. Andai kata kita nak dapatkan mileage politik untuk kita akan buat apa saja. Sebab tu saya kata sekarang both parties lah, saya kata. Ini bukan saya nak jadi orang tengah, tidak. Tapi saya katakan orang muda, contoh YB Hasbi, contoh saya. Apa yang kita perlu buat hari ini adalah mendidik. Kita memang tak boleh mendidik dan kita tak boleh mengharapkan orang kata apa, keputusan daripada didikan kita itu dalam tempoh setahun. Tapi start daripada kita lah, kita dapat mampu untuk membimbing ataupun memberikan menjelaskan apa yang sebenarnya kurang jelas, ataupun membuka minda-minda di luar sana dan kita terangkan secara efektif, ya, supaya di luar sana tiada lagi parti yang mampu untuk mendoktrinkan anak-anak muda terutamanya sebagai contoh. So sebab tu saya kata bila kita sentuh isu 3R ini, 3 perkara ini sebenarnya tak pernah ada isu pun sebelum ni. Tapi kenapa sekarang ada isu? Itu yang persoalannya. Kenapa sekarang baru timbul 3R ini? Sedangkan rakyat di luar sana, we are talking about bread and butters. Kita perlukan kepada satu perkara yang mana menerangkan macam mana kami nak makan. Apa kami nak makan. Andai kata kita terlampau menjurus ataupun terlampau fokuskan hanya kepada 3R sahaja, sebagai contoh. Daripada sudut ekonominya bagaimana? Kita lebih sepatutnya fokus yang mana dulu. Saya nampak begitu. Saya tak tahu apa direction. Kecuali baru beberapa minggu sudah PMX ada membentangkan. Cuma sebelum itu, hari-hari kita mendengar 3R. Dan sekarang sampaikan ada satu menteri menggunakan 3R sebagai benteng. This is wrong. For me, it is wrong. Ini sangat-sangat salah. Jadi itu saya kata tadi, daripada sebuah gabungan yang mana memperjuangkan daripada awal kebebasan bersuara, tiba-tiba hari ini menjadi satu orang yang sangat-sangat, for me, rigid. Tanpa penerangan yang tuntas, tanpa pemberitahuan yang jelas, tiba-tiba hari ini kita nak menguatkuasakan sesuatu. Nak menangkap sana, tangkap sini. I think it's wrong. Wabi ada benda nak tambah? Banyak yang saya boleh tambah. Silakan. Dia sebenarnya memang Pakatan Harapan ini kita memperjuangkan kebebasan bersuara. Itu jelas. Dan dalam perlembagaan pun dalam perkara 10 memang dah terjamin bahawa rakyat dia boleh ada kebebasan untuk bercakap, ekspres pandangan dia, kebebasan untuk berhimpun dan juga berpersatuan. Itu memang terlindung dalam perlembagaan. Tetapi apabila kita lihat dalam kempen PRU 15, ianya sangat jelas dan sangat keterlaluan. Saya ambil contoh ya.
kempen-kempen bukan setakat di kalangan pengundi tetapi juga di kalangan anak-anak kita yang dipasti di sekolah rendah. Mereka kata kalau undi parti tertentu anak-anak kita akan kena pakai skirt di sekolah. Ini real. Ini betul-betul berlaku, bukan satu-satu tempat. Tetapi saya ingat di seluruh negara berlaku. Ada dakwaan kata jangan undi parti tertentu, kalau undi juga kita akan menghalalkan LGBT. Ini satu perkara yang saya fikir keterlaluan fitnah itu. Jadi saya ingat kalau kita biarkan dakwaan ataupun fitnah yang berkait dengan isu-isu yang sensitif ini berterusan, maka apa yang berlaku ialah rakyat kita akan berpecah belah. Sebab itu kita harus pertegaskan jangan langgar 3R. Bukan tak sentuh langsung. Kita boleh sentuh isu kesultanan kita dalam bentuk memuji, positif. Kita boleh sentuh soal agama untuk menambah baik. Tapi jangan kita gunakan sebagaimana yang dibuat oleh Menteri Besar Kedah ini. Dia terang-terang sebut satu perkataan yang menyebabkan orang rasa makin kurang hormat kepada Sultan. Dia sebut Sultan dia saja yang susu galur negeri dia tak putus daripada hari pertama. Maknanya semua negeri lain termasuk Perlis, termasuk negeri saya terasa. Saya rasa marah sebab kenapa pertikaikan Sultan yang lain. Jadi kenyataan-kenyataan itu sangat berbahaya. Apabila kita pertikaikan seolah-olah Sultan negeri lain ini lekeh. Sultan negeri lain ini terputus jalur dia menimbulkan satu rasa kurang senang. Bukan kurang senang lah, sangat tak senang. Jadi itu harus dielakkan oleh kepimpinan politik, khususnya yang pegang jawatan utama dalam sebuah parti. Itu yang saya maksudkan. Dan soal ekstrim dalam politik, memang soal ada kenyataan di AP kata Taliban. Kalau jadi negara kita Taliban. Tapi Taliban ini masih Islam. Masih Islam. Tapi kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh kepimpinan PAS tertentu yang saya sebut di SIK tadi kan, masuk neraka. Siapa undi PH, undi BN masuk neraka. Jadi kalau masuk neraka, macam Taliban tadi masih masuk syurga. Ini kalau dah masuk neraka, apa gambaran, apa yang kita nak bagi pada generasi muda? Ini sangat bahaya. Sebab itu, macam saya sebut tadi, kita dah ada akta-akta kita. Memang akta kita ada kelemahan. Kita harus perbaiki daripada masa ke semasa. Tetapi dalam tempoh akta yang ada ini dikuatkuasakan, harus kita patuh dengan sebaik mungkin dan elakkan. Kalau ada grey area pun kita cuba elakkan. Itu saya ingat yang soal disebut tadi isu bread and butter. Betul. Memang apa yang kerajaan Madani buat sekarang ini ialah fokus kepada isu rakyat. Kalau kita tengok pun isu telur umpamanya, saya rasa dah selesai. Saya beli barang dapur, kalau telur ayam dulu susah kita nak dapat yang satu apa tu kan. Sekarang ni kita dah boleh dapat dengan harga yang sama sebagaimana sebelum PKP. Isu minyak masak, saya didakwa di Mahkamah Kuala Lumpur kerana membangkitkan isu minyak masak berpaket yang subsidi yang tak ada dalam pasaran. Sekarang ni alhamdulillah saya turun ke kedai-kedai. Kita bukan setakat dapat minyak paket ada stok, kita juga dapat minyak yang 5 liter tu dengan harga yang rendah. Kalau saya ingat zaman Tan Sri Muhyiddin dulu ada mencecah RM45, RM48. Sekarang ni dah RM32. Ada yang baru-baru ni saya tengok RM26. Jadi isu rakyat, fokus kerajaan persekutuan ialah selesaikan isu rakyat. Itu tak ada kompromi. Tetapi isu-isu ini bila kerajaan keluarkan kerangka ekonomi madani umpamanya, cukup lengkap, komprehensif. Saya bukanlah ekonomis, tapi saya graduan dalam ekonomi. Bila saya baca, saya nampak satu pemulihan pelan ekonomi yang lengkap untuk mengatasi, membantu belia, membantu wanita, penyertaan wanita dalam sektor tenaga kerja. Nak dinaikkan kepada 60%. Sebab ramai di kalangan wanita ni, mereka penyertaan dalam tenaga kerja agak rendah. Begitu juga dari sudut peratus pendapatan berbanding dengan KDNK negara. Kita masih di tahap yang rendah, 32.5%. Berbeza dengan Singapura, dah lebih 46%. Jadi sasaran yang dibuat oleh Perdana Menteri untuk naikkan daripada 32.5% ke 40 ke 45% dalam tempoh 5-6 tahun ataupun 4 tahun ini, saya ingat satu yang sangat-sangat mendesak, sangat penting. Tetapi semua ini, kerangka-kerangka ekonomi, nak menjadikan Malaysia sebagai kuasa ekonomi 30 terbesar dalam dunia, semua ini akan gagal sekiranya kita terus diganggu oleh yang saya sebut tadilah, kenyataan-kenyataan yang mengganggu tiang negara kita. 3R tadi, agama, bangsa dan raja-raja. Itu perkaranya. Tetapi jelas kedua-dua YB di pihak kerajaan ataupun di pihak berhanggang sekalipun,
pasti akan memenangkan dan juga menyatakan bahawa di pihak dan juga di peringkatnya telah melaksanakan segala-galanya. Begitu juga PN sebelum ini ketika dalam kerajaan dan sebagainya. Tetapi hujahnya, bagaimana untuk kita memastikan bahawa perkara dan juga pelaksanaan ini yang akhirnya dapat dilihat kepada satu pembentukan yang wajar, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan isu-isu yang tak boleh sentuh seperti Wabi nyatakan tadi dan sebagainya. Dalam masa yang sama kita kena fikirkan lebih daripada itu, hal-hal berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya, Wabi. Okey. Sebab tu saya bersetuju. Tadi saya bersetuju. Dan tidak bersetuju. Dan tidak bersetuju dalam beberapa yang perkara. Okey, tapi saya tak nak sentuh bab ekonomi, bab barang, dan because this is not the medium. Tajuk kita hari ini 3R. Tidak lagi panjang. Okey, tidak ada akan jadi lagi panjang. Okey. Sebab tu saya kata daripada awal saya dah jelaskan. Kita tak ada masalah untuk mendengar, untuk memahami perkataan 3R ini, andai kata ada satu orang panggil penerangan yang betul-betul tuntas. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sebab apa saya bagi satu contoh. Macam kita, andai kata kita bercakap, kita ini mewakili Parti Melayu sebagai contoh. Kita bercakap berkenaan dengan bangsa lain. Adakah ia menyentuh 3R? Dan andai kata parti tersebut mewakili bangsa Cina, dia bercakap tentang Melayu. Apakah ia dikategorikan sebagai menyentuh 3R? Okey, saya setuju. Dan sebab tu saya kata tadi, bila kita bercakap tentang mengkritik, apakah ia menjadi satu kesalahan untuk kita mengkritik sesuatu parti yang berlainan bangsa? Adakah ia dikira mengkritik bangsa? Sama juga, sebaliknya juga, contoh andai kata satu parti berbangsa Cina mengkritik parti berbangsa Melayu, apakah ia dikira menyentuh 3R? So sebab tu saya kata kena clear. Jangan main dalam grey area. Kenapa kita tak boleh nak adakan apa-apa lagi satu penerangan yang tuntas? Sebab tak semua orang faham. Saya tak boleh kata orang faham. Sebab saya yakin kat luar sana ramai lagi yang tak tahu. Saya sampai satu tahap, kadang-kadang kita tengok, this is no more, orang kata apa, kebebasan bersuara. Dah tak ada pun sebenarnya, dah macam tak ada dah kebebasan bersuara ni. Ada yang tulis Facebook dia nak buat status 3 kali padam. Takut ke 3R ni. Sebab tu saya kata, kadang-kadang saya tak ada masalah. We have no issues. I believe kepimpinan, saya percaya kepimpinan Pakatan Harapan kepimpinan Perikatan Nasional mewakili, contoh saya mewakili Perikatan Nasional hari ini. Kepimpinan saya pun tak ada masalah. Andai kata kita ada satu benda yang konkret, yang solid, menunjukkan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Then we know. Macam mana kita nak buat teks, kita tahu macam mana kita nak bercakap, kita tahu macam mana kita nak beri penerangan kepada orang ramai. Tapi sampai sekarang, saya bagi satu contoh, sebagai contoh, di TikTok. Sekarang ini saya nampak bagaimana kerajaan Madani hari ini mula untuk masuk melalui medium-medium TikTok. Saya tengok, very one-sided. Saya cakap terang, sangat one-sided. Sama juga kalau kita masuk ke Perikatan Nasional, nampak one-sided. Sebab tu saya kata both party. Both party. Sebab tu saya hadir hari ini, saya bercakap atas konteks orang ramai. Orang ramai mahukan, rakyat Malaysia mahukan satu penjelasan yang tuntas. Apa yang boleh cakap ni? Apa yang tak boleh cakap ni? Sampai sekarang kita tak tahu ni apa yang boleh cakap, apa yang tak boleh cakap. Bab raja jelas. Bab raja jelas, jangan kutuk. Dan saya tak nak sentuh bab MB Kedah sebagai contoh. Sebab itu masih dalam siasatan. Okey. Cuma apakah sekarang, ini yang menjadi persoalan. Kenapa sekarang parti A, contoh Pakatan Harapan, begitu lantang bersuara apabila berkenaan dengan raja, sedangkan sebelum ini, saya bagi satu contoh, ada aja ketua penerangan ataupun ketua apa saya tak pasti, Iswadi Murni, begitu jelas mengkritik, memerli-merli institusi diraja. Tapi masa itu di mana? Di mana ketua penerangan AMK sebagai contoh? Di mana AMK? Andai kata benar ingin memperjuangkan, perjuang betul-betul.
Andai kata dia banyak setengah masak, jangan setengah masak. Nak pejuang betul-betul. Andai kata betul salah, kata salah. A salah, B salah, C salah. Dan saya tak pernah keluarkan statement pun. Macam tuan saya sendiri, saya tak pernah keluar. Selagi mana dalam siasatan, tak apa, biarlah siasatan. Saya tak perlu sentuh. YBSB nak jawab ke kenapa sekarang tu? Tak, saya ingat jelas satunya isu 3R ni dia bukan kita langsung tak boleh sentuh. Kalau kita sentuh dari sudut mempertegaskan kuasa raja, kita sentuh jangan kacau. Tak ada masalah. Macam saya pun tak perasan yang video bekas ketua pemuda tadi, adakah dia menghina ataupun dia sekadar melaungkan supaya dipertahankan 3R. Itu berbeza. Dia berbeza. Sebab itu kalau kita menyentuh dari sudut konotasinya menyerang, kan, umpamanya kita kata agama ini tak relevan, menyebabkan penganut agama tertentu rasa tersindir ataupun terasa hati dan sebagainya, itu memang harus dibuat laporan. Jadi saya nak tanya, kenapa Armada tak buat laporan? Kalau betul kenyataan pemuda UMNO waktu itu, kita lawan pemuda UMNO pun, kita pun tak perasan mana kenyataan yang menyerang 3R. Tetapi kita berbalik, terutamanya dalam isu-isu kempen sekarang ini kepada kedua-dua YB. Memang ini adalah strategi orang politik untuk bercakap hal-hal contohnya seperti yang YB Hasbi nyatakan tadi dan seperti yang YB nyatakan tadi. Okey, sentuh isu parti ini, kalau kita sentuh parti ini pakai skirt dan sebagainya. Kalau kita sokong parti ini pula, nanti dia akan jadi macam ni. Memang itu permainan orang politik? YB dulu. Saya kata mungkin ya, bukan semua. Sebab itu saya konsisten. Saya cakap kita perlukan satu cara baru, which is sebagai contoh, saya bertanding dalam PRU 15. Malah saya tak pernah menyebut nama pihak lawan. Ada juga PH di dalamnya melawan dengan saya, ada juga Satu Barisan Nasional. Jadi pada saya pendekatan itu berbeza. Kita lebih kepada politik khidmat. Anak-anak muda hari ini, saya rasa YB juga bersetuju. Tak kira mana-mana parti. Ahli-ahli politik muda ini sepatutnya diberi ruang dan diberi peluang, dan tidak sepatutnya diajar untuk menggunakan pendekatan-pendekatan yang mana salah ini. Dan ia juga berhasil. Alhamdulillah saya menang. Kan? Alhamdulillah saya menang. Cumanya dalam tempoh kempen sepanjang 14 hari, saya tak pernah sebut perkataan bangsa. Saya tak pernah sebut perkataan malah memburukkan parti lawan. Saya tak pernah sebut. Rakyat faham. Sebab tu saya kata pendekatan. Cuma pasti ada sebab kenapa sesuatu isu itu dimainkan. Pasti ada sebab di sebaliknya. Yang mana mungkin kita perlu kaji balik, kita perlu muhasabah, kita tengok balik. Aku ni ada sentuh ke apa-apa isu sebelum ini? Kan? Yang membuatkan orang bila sebut je parti tersebut anti Melayu sebagai contoh. Mesti ada sebab. Same goes to others. Maksudnya samalah parti lain pun bila sebut pasal neraka je parti aku, contohlah. Mesti ada sebab. Sebab itu saya kata pendekatan-pendekatan seperti ini sepatutnya dah berubah. Kita dah tahun 2023. We are moving towards 2030, 2035. Apakah apa yang kita nak sajikan kepada anak-anak muda hari ini? Dan disebabkan inilah juga anak-anak muda hari ini, dia orang suka menyokong tapi dia will not get involved dalam organisasi. Dia orang tak masuk dalam parti-parti politik. Memang ini saya rasa semua orang kita dapat tengok. Itu solusi. YB dalam PH juga seperti itu. Ada masanya, ada waktunya, seperti yang YB nyatakan tadi, dia mungkin bersebab dan mungkin benda itu berlaku dan sebagainya. Untuk kita mengelakkan hal-hal seperti ini, bukan sahaja hal isu berkaitan dengan isu 3R, tapi isu-isu lainlah. Kalau sokong parti ini dapat A, dapat B, dapat C. Bagaimana YB akhirnya untuk kita pastikan bahawa hal-hal seperti doktrin yang kita sembang di awal ini dapat dilenyapkan? Adakah kita mempunyai undang-undang ini cukup untuk memastikan bahawa hal ini tidak berlaku? Okey, saya sebenarnya walaupun saya sebutkan undang-undang kita ada kelemahan, tapi buat masa ini kita sudah ada akta yang mencukupi untuk mengekang. Saya ambil contoh umpamanya Akta Hasutan 1948 dalam kita perlu elak daripada menghasut ataupun mempertikaikan raja-raja ataupun menimbulkan ketidaksetiaan kepada raja-raja. Maknanya apa-apa perkataan yang disifatkan menyindir, memperlekeh, menghina itu harus dielakkan sebab jelas dalam Akta Hasutan.
Begitu juga dalam Seksyen 504 Kanun Keseksaan Akta 574 sendiri ada digariskan untuk kita mesti elakkan daripada niat untuk melakukan pecah ataupun khianat kepada ketenteraman awam. Seksyen 505, Seksyen 506 dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia juga menyentuh penyalahgunaan rangkaian komunikasi yang boleh menyebabkan berlaku masalah dalam ketenteraman. Jadi akta kita dah ada. Cuma macam mana kita nak kuat kuasakan. Kalau ditanya saya sebagai penggubal undang-undang, saya jelas bahawa itu jelas. Sebab itu kalau sentuh soal 3R, bukan sentuh 3R itu, tetapi menyentuh dari sudut yang menyebabkan orang semakin membenci agama tertentu ataupun raja ataupun kaum tertentu. Ataupun kita menggunakan macam yang timbul baru-baru ni yang menimbulkan kemurkaan oleh Istana Perak, menggunakan ucapan tahun 2013 untuk manfaat politik. Sedangkan konteks itu berbeza. Tapi ialah macam YB sebut tadi, YB Wan sebut, memang dalam dua-dua parti ini ada yang kadang-kadang melampau bercakap. Itu tak, kita tak nafikan. Tetapi kita harus ambil tindakan, ambil usaha untuk mengawal perkara itu. Saya sebenarnya dalam isu ekstremis ini, orang kata regu yang paling sesuai ialah Ketua Muda PAS lah. Sebab dia boleh menjawab ataupun defend bagi pihak dia. Kerana kalau kita tengok apa yang berlaku sekarang ini, daripada bersatu saya tak nampak sangat timbul isu-isu tertentu itu. Tapi dari sudut parti PAS yang menjadi tunjang kepada Perikatan Nasional, ia masih pun wujud sekarang. Saya ambil contoh dalam kempen. Kalau kita tengok kempen-kempen pimpinan Perikatan Nasional, khususnya PAS, apa yang mereka bawa? Mereka bawa kalau undi BN dan PH, Melayu dan Islam terancam. Sedangkan 9 sultan kita masih Melayu. 4 yang di Pertuan Negeri masih Melayu. Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, tiga-tiga Melayu. Menteri Kabinet, majoriti Melayu. Ketua Polis Negara, Ketua Hakim, majoriti Melayu. Dan Melayu juga ialah kaum majoriti dalam negara kita. Jadi kalau kata ancaman Melayu terancam ini, sedangkan kita ada perlembagaan yang melindungi akta-akta yang saya sebut tadi, melindungi hak istimewa orang Melayu, agama sebagai agama persekutuan, macam mana timbul ancaman kepada orang Melayu Islam? Ancaman ini dia berlaku kepada semua rakyat. Apa dia ancaman kita? Ancaman kita ialah isu bread and butter. Ekonomi kita. Kalau kita tak selesaikan sekarang, macam dalam kerangka Madani sebutkan, hutang negara yang kita tengah nak selesaikan ini, kalau campur dengan liability 1.5 trilion. Waktu PMX jadi Menteri Kewangan, dia boleh stabilkan hutang negara 92 bilion sehingga 96 bilion sahaja. Tapi sekarang ni kita mewarisi hutang yang begitu besar, jurang antara pendapatan rakyat dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar, masalah pekerjaan yang begitu masih perlu kita perbaiki dan macam-macam. Dan semua ini menuntut kepada sebuah kerajaan yang stabil. Dan untuk mendapatkan kerajaan yang stabil di peringkat persekutuan, sepatutnya tak perlu dikaitkan pilihan raya 6 negeri ini dengan pertukaran Perdana Menteri. Sebab ini pilihan raya untuk pilih kerajaan negeri. Tapi saya dengar dalam ceramah Perikatan Nasional, dia kata bulan 8 ini kerajaan akan bertukar. Kenapa begitu? Bila dia sebut begitu, dari sudut politik, dia nak menakut-nakutkan. Tetapi dari sudut pelabur asing, mereka tak akan datang ke negara kita sebab ini akan bertukar lagi. Kemudian katalah naik Azmin jadi Perdana Menteri, akan bertukar lagi. Jadi sampai bila kita nak pulihkan ekonomi kita, sekiranya sentimen ataupun kempen-kempen politik yang salah ini, yang saya sebut, yang terpesong ini, terus dimainkan. Saya nak sentuh satu lagi. Semalam saya di Rurendang, di kubu kuat Parti PAS lah sebelum ini. Dan saya difahamkan antara kempen, bukan setakat di Rurendang, tapi di seluruh negara, bila Pakatan Harapan dan BN bergabung, yang paling mendapat manfaat ialah DAP. Sedangkan dari sudut fakta, saya sebut fakta, DAP dah menang 11 di Negeri Sembilan. Untuk pilihan raya kali ini, dia hanya dapat 11. Dia tak bertambah 13, 14. Di Pulau Pinang, dia dah menang 19 dalam pilihan raya yang lepas. Kali ini juga 19. Di Kedah, dia menang 2. Kali ini pun juga 2. Dan di Selangor, hari itu dia menang 16. Dia terpaksa serah satu kerusi kepada Barisan Nasional, iaitu Dusun Tua. Amanah juga kita serah di Don Lengging, Negeri Sembilan, kepada BN. Dan di PKL serahkan Gombak Setia. Maknanya, DAP paling kecil dapat keuntungan dalam gabungan Pakatan Harapan dan BN. Begitu juga Menteri Kabinet. Dia menang 40, dia hanya dapat 4. BN menang 28, UMNO menang 28, dapat 6 Menteri Kabinet termasuk Timbalan Perdana Menteri.
Jadi tuduhan-tuduhan yang terpesong ini bagi saya harus dielakkan supaya kita boleh memberikan kepada rakyat apa prestasi kita. Macam di Perlis. Saya seronok dengan Menteri Besar Perlis sebab dia bawa satu sikap yang friendly dengan Perdana Menteri. Sebab tugas dia yang utama ialah menarik pelabur untuk datang ke Perlis. Tanamlah harum manis ke apa kan, terpulanglah. Supaya ekonomi dia dapat dijana, FDI, DDI pun akan bertambah, rakyat ada peluang pekerjaan, ekonomi sumbangan KDNK akan naik dan akhirnya rakyat Perlis akan untung. Tetapi berbeza dengan Menteri Besar Negeri tertentu yang kerja dia hanya nak bergaduh dengan PM, dia bergaduh dengan TMJ, dengan Sultan. Jadi saya ingat ini harus kita tekankan, politik ada limit dia. Contohilah Menteri Besar Perlis dari sudut menjaga hubungan dengan kerajaan persekutuan. Nanti YB Wan mesti akan jawab. Saya nak bergaduh, dia bergaduh tak ada sebab. Kalau nak bergaduh, kalau tak ada sebab dia takkan bergaduh lah. Cuba saya nak sentuh sikit. Terima kasih banyak YB Hasbi sebab puji Menteri Besar Perlis kami. Okey. Saya nak bagi tahu dan cuba ingatkan Menteri Besar Perlis yang baru. Saya bagi contoh. Apa pendekatan dia? Pendekatan dia. Ahli Dewan Undangan Negeri yang mewakili PKR boleh confirmkan dia mendapat peruntukan yang sama seperti mana kami dapat. Okey, to be clear. Dan beliau adalah dari parti PAS. Sebab itu saya nak tanya, PAS yang disebut oleh YB Hasbi tadi berkenaan dengan mengkafirkan ekstrim dan sebagainya, adakah MB Perlis ataupun PAS Perlis ini terkecuali? Itu saya nak tanya. Apakah mereka terkecuali daripada tuduhan tersebut? Sebab tu saya suka tengok kepada yang lebih besar. PAS secara individu ataupun PAS secara keseluruhannya? Itu yang saya nak tanya pada PAS secara sebahagian besar. Sebab itu saya tengok sikap kepimpinan di Perlis bila MB Kedah keluar kenyataan sebegitu, satu-satunya pemimpin yang menegur ialah Ustaz Hashim Yassin daripada Perlis. Jadi banyak-banyak PAS dalam Malaysia ni saya boleh puji Perlis saja sebab dia tunjukkan sikap yang agak berbeza dengan kepimpinan yang lain. Tapi dalam soal isu takfiri, selagi mana mungkin saya YB Wan setuju dengan saya bahawa perkara yang sangat penting yang harus dibuat oleh Presiden PAS ialah tarik balik amanat Haji Hadi. Sebab itu masih diamalkan sehingga ke hari ini. Saya duduk di Terengganu, saya ada pengalaman sebagai Exco Pemuda PAS Pusat. Saya melalui perkara itu di kampung kita, di tempat kita, di kalangan rakan-rakan kita, memang pemikiran itu dia tertanam. Dan PAS bagus dari perkara-perkara yang lain. Saya puji PAS soal pasti. Saya puji pendidikan dari sudut unit amal. Saya puji. Tapi dari sudut pemikiran takfiri ini, ia harus dibuang daripada parti PAS. Kalau sekiranya pemikiran melampau dan takfiri ini kosong, maksudnya langsung tak ada dalam PAS, saya yakin bahawa PAS akan jadi satu parti yang benar-benar progresif, yang betul-betul bukan setakat memimpin beberapa negeri, tapi rakyat juga akan yakin. Rakyat di Selangor, orang Cina, orang India pun akan yakin pada PAS. Itu saja. Sebab itu soal 3R. That's why saya sebut 3R ini hanya sebahagian kecil. Tetapi kerangka yang lebih besar ialah pemikiran bernegara kita. Kalau kita melihat orang bukan Islam itu sebagai kafir harbi, rosaklah pemikiran kita. Tapi kami dalam amanah, yang kita pun tahu amanah ini terkena dengan rahmah. Kita mengangkat Islam satu agama yang kasih sayang. Sebab itu dalam kita nak memperkenalkan kerajaan madani ini, penekanan kita kepada soal rahmah, pastikan rakyat yang susah ini boleh makan. Sebab itu diperkenalkan menu RM5, RM4.9. Penekanan Islam itu mesti kasih sayang, rahmah. Bukannya dengan menghukum. Kalau kita, orang Islam dalam negara kita dah 56% ataupun campur dengan Sabah Sarawak dan 60%. Kalau kita kecilkan lagi dengan takfiri, dengan menganggap yang bukan parti kita ini sebagai tak cukup akidah macam kita, yang 60 tadi dah terbelah dua. Jadi itu mesej saya yang kita harus perjuangkan supaya itu diubah. Sekiranya itu diubah, saya yakinlah isu 3R, isu soal kenyataan-kenyataan yang melampau agama itu dapat kita elakkan. Menjawab soalan YB tadi? Okey, menjawab. Okey, cuma tu saya setuju ada beberapa perkara. Cuma apa yang menjadi persoalan kepada saya, persoalan besar kepada saya adalah macam saya kata tadi, bila kita sebut sekarang daripada awal sampai habis, kalau kita rangkumkan daripada awal tadi sehingga sekarang, kita hanya bercakap soal kebanyakan kita hanya bercakap soal PAS. Kalau kita perasan daripada awal sampai daripada awal tadi, kita menjurus kepada PAS
kita menjurus kepada MB Kedah. Mungkin sebab tu YB ada yang nyatakan bahawa hanya amanah mengenali PAS dan hanya bersatu mengenali UMNO. Ya, benar. Itu saya setuju. That's why saya kata. Okey. Dia perkara takfiri ataupun yang disebut-sebut daripada tadi. Saya percaya benda ini bukan berlaku sekarang. Amanat Haji Hadi Masih bukan berlaku. sekarang. Bukan berlaku sekarang. Masih berlaku Masih tapi berlaku. dari perkara yang lama. Dan pada waktu itu amanah masih lagi bersama mereka. Dan saya nak tanya, sewaktu itu apakah ada ketidaksetujuan Ya, memang ada. pada waktu itu yang diwar-warkan, yang dihebahkan, penentangan secara seperti mana hari ini menentang. Itu yang saya pertikaikan. Sebab itu saya kata, andai kata perbincangan kita ini hanya berlegar sekitar itu, maka saya akan kata perbincangan hari ini kita tak akan mengupas daripada sudut rakyat, kita akan mengupas daripada sudut ahli politik. Saya akan mengatakan Perikatan Nasional yang terbaik. Sama juga seperti mana tadi Tuan Pengacara sebut. Kan, masing-masing akan mengatakan parti mereka yang terbaik. Cuma saya katakan, we have to be very clear berkenaan isu 3R. Saya tarik sikit berkenaan isu 3R. Please, cuba bagi tahu kami kat luar sana, baik politician ke, rakyat ke, sesiapa saja. Sebab saya selalu cakap macam ni. Saya pelik, gelombang yang ada hari ini di luar sana, mesti ada sebab. Yang mana membuatkan rakyat juga bangkit. Bercakap soal 3R ini, mesti ada sebab. Mungkin disebabkan semasa 22 bulan, kita tak tahu. Sebab itu saya kata, sebelum kita nak buat sesuatu, we have to make it, kita kena buat satu dasar yang jelas. Kena clear. Dan kita kena muhasabah lah. Dia tak boleh ada satu sikit pun rasa macam political influence. Macam, sekarang we are in power. So, kita kena buat benda ni. Sebab apa? Sebab nak elakkan bla 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 political punya movement. So, saya kata, sebab tu saya kata, jangan sekarang, hanya sekarang, dan jangan one-sided. Kena kedua-dua belah. Andai kata A buat salah, siasat, hukum, anda bersalah. B buat salah pun sama. Jangan A, siasat, bising satu Malaysia. Yang B, siasat, senyap satu Malaysia. Itu yang menjadi pertikaian saya. Terima kasih. Kita dapat poin daripada YB. Ini bermaksud kita melihat kepada isu-isu ni, walaupun YB cakap tadi topik perbincangan kita mungkin berkisar kepada parti-parti tertentu dan sebagainya seperti yang YB nyatakan tadi, tetapi hal ini sangat jelas apabila perkara yang dilakukan ahli politik ataupun sesiapa sahaja yang berpengaruh termasuk ADUN dan juga MP, ia dilihat oleh rakyat dan juga masyarakat. Dan hal ini sebenarnya yang membentuk bagaimana pemikiran rakyat itu berlaku di peringkat akar umbi. 1 minit kepada kedua-duanya, mungkin kita boleh tutup diskusi kita hari ini. Saya mulakan dengan YB Hasbi. Soalan tadi tentang apa yang kita buat. Saya nak sebut dalam isu Memali umpamanya. Memali ini ialah kes yang begitu monumental lah. Pertembungan dua parti Melayu yang terbesar yang diingati sampai ke hari ini. Tetapi peranan kepimpinan kami yang berada dalam PAS pada waktu itu ialah memujuk almarhum Syekh Ibrahim Libya untuk serah diri. Ustaz Fadil Noor waktu itu saya ingat timbalan Presiden PAS. Dia memujuk, dia minta pertolongan daripada Haji Muhammad Sabu, waktu itu bukan MB lah, bukan YB, untuk pergi pujuk, buat surat memujuk supaya almarhum ini serah diri kepada pihak berkuasa. Jadi saya nak sebutkan juga dalam PAS dulu, walaupun kita tak setuju, dia ada banyak perbezaan pandangan. Tapi kemuncak perbezaan pandangan itu ialah apabila kami memilih untuk mufarakah daripada parti tahun 2015. Kalau orang kata, keluar sebab kalah. YB Mak Sabu kalah dalam PAS banyak kali. Ketua Pemuda bertanding lawan Bakacik kalah. Bertanding naik presiden, timbalan presiden sebelum itu pun banyak kali kalah. Tetapi kemuncak ini kita melihat bila kita bertembung idea, kita dilabel sebagai munafik haraki. Kita dilabel sebagai tak cukup Islam dan sebagainya. Itu saya ingat benda-benda melampau dalam agama yang harus dielakkan. Yang pertama. Yang keduanya, soal soal war-warkan apa yang one-sided. Saya ingat tak timbul. Sebelum ini pun siasatan pegawai menteri bawah kerajaan sekarang dibuat dan ada yang diminta untuk letak jawatan, diambil tindakan. Begitu juga dengan beberapa kepimpinan politik dalam Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Kita tengok sendiri timbalan Perdana Menteri, kes dia tak digugurkan. Masih kita serah sepenuhnya kepada mahkamah untuk tentukan. Itu asas dalam tonggak negara kita, kita tak campur.
Saya ingat itu tak ada isu. Yang penting sekarang ni ialah kalau YB tanya, kenapa tak dijelaskan? Kita sebagai penggubal undang-undang, baik di peringkat negeri ataupun Dewan Negara ataupun Dewan Rakyat, kita sepatutnya lebih peka pada peruntukan undang-undang yang ada. Ya. Itu telah pun wujud. Cuma mungkin boleh ditambah baik ialah penerangan oleh kementerian ataupun JECOM untuk terangkan kepada rakyat di bawah sana. Tapi saya sendiri pun walaupun tugas kita di Dewan Negara, saya juga ambil peranan itu untuk terangkan kepada rakyat apa yang seharusnya dibuat. Kerana kita dah ada kefahaman sikit sebanyak tentang undang-undang kita. Dan YB, hari sekali? Okey. Saya tak nak sentuh banyak berkenaan reply tadi. Cumanya saya nak sentuh sikit. Bila saya sebut berkenaan dengan perlu dijelaskan, bukan bermaksud dijelaskan kepada saya. Bukan bermaksud dijelaskan kepada ahli parlimen. Tapi dijelaskan kepada ahli politik yang mana yang di bawah. Mereka juga rakyat dan juga rakyat di luar sana. Alright? Itu penjelasan lebih tuntas. Contoh penggunaan JECOM. Dia sepatutnya buatlah benda-benda ni instead of apa yang mereka buat sekarang pada saya. Sedang dibuat. Okey. Sepatutnya kita fokus terlampau banyak kepada satu orang tak membantu pun kepada penjelasan yang lebih tuntas. Cuma apa yang saya nak nyatakan di sini, saya lebih suka menyebut Perkataan Perikatan Nasional, mewakili Perikatan Nasional pada hari ini. Sebenarnya apa yang saya nak sampaikan adalah 3R ini, ini sangat penting. Isu ini sangat-sangat boleh dikatakan sangat berbahaya andai tak diurus dengan baik kepada kedua-dua pihak. Kerajaan pun sama, di pihak pembangkang juga sama. Jadi apa yang saya mohon kepada kerajaan hari ini adalah, ini permohonan secara tulus. Apa yang saya cuba mohon ialah kerajaan hari ini sepatutnya lebih telus dalam memberikan penerangan kepada rakyat di luar sana agar mereka faham apa ni orang panggil limitation. Apa boleh, apa tak boleh, itu paling penting. Kita perlu ajar daripada A, kita tak boleh jump terus kepada W. Dan sepatutnya sebelum dikuatkuasakan harus diadakan kajian yang lebih mendalam. Bukan dah dikuatkuasakan kemudian baru nak kaji. Itu saya rasa satu benda yang agak janggal. Jadi macam kami di Perikatan Nasional, saya kekal mengatakan, saya tetap dengan apa yang saya katakan, andai kita nak bercakap sesuatu perkara, kita nak menegaskan sesuatu perkara, kita tak boleh hanya tuding jari kepada orang. Kita kena tengok juga di sekeliling kita. Kita tak boleh tengok hanya lawan kita. Kita kena tengok juga diri kita. Daripada awal sampai habis, saya rasa saya baru sebut 2 nama. Itu pun nama pun tak apa nak ingat. Okay. Tapi berbanding itu saya kata I'm more to apa yang kita bincangkan hari ini. Apa pun terima kasih kepada YB Tuan Senator Hazmi Muda, Ahli Dewan Negara, Ketua Pemuda Amanah Nasional, YB Wan Zikri Aftar Ishak, Adan Tamun Tulang dan juga Ketua Penerangan Armada Negeri Perlis. Akhir sekali, apa pun yang kita bincangkan hari ini adalah untuk kita menilai dan juga kita memahami, terutamanya isu berkaitan dengan 3R. Dan dalam masa yang sama, juga kita kena faham bagaimana orang politik ini bekerja. Dalam masa yang sama itu jugalah untuk kita pastikan bahawa hal-hal keharmonian, ketenteraman itu dapat dibendung dan juga diatasi agar kita Malaysia ini menjadi sebuah negara yang lebih baik, bukan untuk hari ini, untuk masa akan datang. Saya Ihsan Haya. Sekian dulu. Assalamualaikum. Agenda Awani. Jumpa lagi.